Salam sejahtera, salam lestari dan salam Malaysia Madani kepada pensyarah kursus saya, Puan Krishna Kumari, anak perempuan Jual, dan kepada sesiapa yang menonton rakaman video persembahan saya. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu puan yang baik budi. Sekalung penghargaan kepada Puan Krishna kerana telah membimbing saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu penghasilan bahan bantu mengajar kit digital bagi kursus ELMK 3142, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan moral. Dalam tugasan ini, saya telah menghasilkan satu bahan bantu mengajar berbentuk kit digital. Di sini, saya juga akan menerangkan kepentingan bahan bantu mengajar ini bagi membantu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral KSSR. Tak kenal, maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Xiao Tian Meng, boleh panggil saya Mona, merupakan guru pelatih dari kelas A11. Berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah saya sediakan dalam tugasan 1, saya telah mencipta satu bahan bantu mengajar iaitu kit digital. Kit digital yang telah saya hasilkan ini adalah berdasarkan standard kandungan iaitu 13.0 amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Kit digital ini juga berdasarkan standard pembelajaran yang terdapat dalam RPH iaitu 13.1 menyenaraikan bentuk amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. 13.4 mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Dengan ini, tujuan saya membangunkan bahan bantu mengajar kit digital ini adalah untuk self-assessed learning. Ini adalah bermakna pembelajaran tidak hanya berlaku dalam bilik darjah sahaja, tetapi murid-murid juga boleh mengakses bahan bantu mengajar atau kit digital ini semasa mereka berada di luar bilik darjah seperti di rumah. Yang kedua, iaitu dapat membina pemahaman yang lebih jelas. Hal ini kerana bahan bantu mengajar kit digital yang telah saya binakan ini adalah bersifat gamifikasi. Gamifikasi ini terdapat pelbagai elemen yang dapat menarik minat murid-murid dalam pembelajaran iaitu bermain sambil belajar. Jadinya, pemahaman murid terhadap topik ini dapat ditingkatkan melalui permainan yang menarik ini. Seterusnya, yang ketiga ialah bahan bantu mengajar kit digital ini dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif supaya murid-murid berasa seronok dalam proses menuntut ilmu baharu. Yang keempat pula ialah dapat meningkatkan penglibatan murid-murid dalam proses pengajaran atau pembelajaran semasa pembelajaran kendiri. Hal ini disebabkan oleh kit digital ini bukan sahaja berpusatkan kepada guru, malah memerlukan penglibatan murid secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang akhir sekali iaitu memang tidak dapat dinafikan bahawa kit digital yang berbentuk permainan ini dapat menyeronokkan murid-murid kerana proses pengajaran dan pembelajaran ini bukan menggunakan cara pengajaran yang tradisional iaitu guru bercakap dan murid hanya menerima apa saja yang diberikan oleh guru. Malah melalui permainan yang menyeronokkan ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan pengaplikasian bahan pandu mengajar kit digital yang telah saya binakan. Kit digital ini boleh digunakan dalam langkah 3 dalam RPH yang sedia ada, iaitu pada langkah 3.
Dalam rancangan yang sedia ada, saya menggunakan lembaran kerja, tetapi dengan adanya bahan pandu mengajar kit digital yang telah saya sediakan ini, guru pendidikan moral boleh menggantikan lembaran kerja dengan kit digital ini. Seterusnya, yang kedua pula ialah bahan pandu mengajar kit digital ini boleh diaplikasikan sebagai latihan pengukuhan murid-murid di rumah. Dengan ini, guru boleh memberikan pautan atau kod QR kepada murid-murid bagi mengakses permainan ini semasa di luar bilik darjah seperti di rumah. Seterusnya, saya akan menjelaskan bahan bantu mengajar berbentuk kit digital ini yang telah saya organisasikan. Saya telah menggunakan platform EduCamPlay dan permainan atas talian atau gamifikasi ini iaitu Froggy Jumps yang bertajuk Amalan Kesederhanaan dalam Hidup Bermasyarakat. Terdapat juga peraturan bagi permainan ini. Permainan Froggy Jumps ini adalah permainan katak mendarat di atas daun lotus yang selamat apabila murid-murid dapat memilih jawapan yang betul. Dalam permainan yang telah saya binakan ini, terdapat 15 soalan yang akan ditanyakan kepada murid-murid. Soalan-soalan ini dibina adalah berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam rancangan pengajaran harian yang telah saya binakan. Setiap pemain atau murid akan diberi 5 kali nyawa katak. Sekiranya pemain atau murid tidak dapat menjawab satu soalan dengan betul, maka satu nyawa katak akan dihapuskan. Katak itu juga akan tenggelam ke dalam kolam. Jadinya, apabila murid telah salah menjawab 5 soalan, maka katak tersebut tidak akan mempunyai nyawa lagi. Ini juga bermaksud permainan ini telah game over, iaitu permainan telah tamat. Tetapi, pemain atau murid boleh menekan retry yang bermaksud cuba sekali lagi untuk mengulangi permainan ini sehingga katak dapat mendarat di destinasinya dengan selamat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan manual penggunaan kit digital yang telah saya binakan ini, iaitu permainan atas talian Froggy Jumps. Saya akan menjelaskan cara penggunaan kit digital atau permainan atas talian Froggy Jumps ini. Pertama sekali, guru akan menghantar pautan atau kod QR melalui aplikasi WhatsApp kepada murid-murid bagi mengakses permainan ini pada bila-bila masa sahaja. Murid-murid boleh menekan pautan tersebut atau mengimbas kod QR yang diberikan oleh guru bagi mengakses permainan ini. Selepas menekan pautan atau mengimbas kod QR yang diberikan oleh guru, paparan akan terus melompat ke laman web ini. Seterusnya, langkah yang kedua ialah murid-murid atau pemain dikehendaki untuk menekan butang Click here to identify yourself untuk memasukkan nama sendiri. Misal kata, murid boleh memasukkan namanya Xiao Tianmeng dalam ruang yang disediakan. Selepas itu, murid dikehendaki untuk menekan butang login bagi meneruskan permainan ini. Seterusnya, langkah yang ketiga pula ialah murid-murid dikehendaki untuk menekan butang start dan boleh mula bermain permainan atas talian ini iaitu Froggy Jumps. Selepas menekan butang start, ini bermaksud permainan Froggy Jumps ini pun telah bermula. Di sini, murid-murid dikehendaki membaca soalan yang ditanya dengan teliti. Murid-murid perlu menekan jawapan yang betul
supaya katak tersebut tidak kehilangan nyawa dan tenggelam ke dalam kolam. Sebagai contoh, dalam soalan 1, kita patut sederhana dari segi pertuturan. Pilihan jawapan yang terdapat pada taun lotus A ialah bertutur sopan. Pada taun lotus B pula ialah bercakap kuat di tempat awam. Manakala pilihan jawapan pada taun lotus C pula ialah bercakap kasar. Selepas membaca soalan, murid-murid hanya perlu memilih satu jawapan yang betul dengan menekan daun lotus yang memaparkan jawapan yang betul. Jadi, di sini jawapan yang betul ialah pada tahun lotus A. Murid-murid yang berjaya menjawab soalan ini dengan betul, maka kataknya akan melompat ke daun lotus yang seterusnya bagi meneruskan permainan ini. Namun, sekiranya murid-murid tidak dapat memilih jawapan yang betul, maka katak akan kehilangan satu nyawa dan tenggelam ke dalam kolam. Setelah selesai menjawab 15 soalan dalam permainan Froggy Jumps ini, murid-murid dapat melihat markar yang diperolehi dan masa yang digunakan dalam permainan ini. Jadinya, murid-murid hanya perlu menekan butang report untuk melihat laporan permainan ini. Dalam laporan permainan ini, murid-murid dapat melihat segala soalan yang telah dijawab dalam permainan itu tadi. Bukan itu sahaja, sekiranya terdapat soalan yang salah dijawab, maka murid-murid boleh melihat jawapan yang betul dan tepat di sini. Baiklah, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara permainan Froggy Jumps ini. Guru akan menghantar pautan link atau kod QR kepada murid-murid melalui aplikasi WhatsApp supaya murid-murid boleh mengakses ke dalam permainan Froggy Jumps ini pada bila-bila masa ataupun di langkah 3 di dalam rancangan pengajaran harian. Murid-murid boleh mengikuti kesesuaian diri sama ada ingin menekan pautan yang dihantar atau mengimbas kod QR yang dihantar. Sebagai contoh, di sini saya akan menekan pautan yang dihantar oleh guru dalam aplikasi WhatsApp. Seterusnya, paparan akan terus melompat ke permainan atas talian ini, iaitu Froggy Jumps. Kemudian, murid-murid dikehendaki untuk menekan click here to identify yourself untuk memasukkan nama sendiri. Jadi, di sini, murid boleh menaip nama sendiri supaya guru boleh mengetahui bahawa siapa yang telah menjawab soalan ini. Di sini, saya memasukkan nama Chong Chia Chi. Selepas itu, murid dikehendaki menekan butang login bagi meneruskan permainan ini. Baiklah, di paparan, murid-murid dikehendaki untuk membaca soalan yang ditanya dan menekan jawapan yang betul. Setelah murid menjawab soalan dengan betul, maka terdapat penambahan markar di sini. Dalam permainan ini, terdapat 15 soalan yang akan ditanya kepada murid-murid. Setiap pemain diberi 5 kali nyawa katak dalam satu permainan. Sekiranya murid salah jawab satu soalan, maka satu nyawa katak akan dihapuskan. Katak tersebut juga akan tenggelam ke dalam kolam. Pada permulaannya, saya mempunyai 5 kali nyawa bagi katak saya. Tetapi saya tersilap jawab satu soalan, maka 1 kali nyawa katak telah dihapuskan. Jadinya, sekarang nyawa yang masih terdapat pada saya ialah 4. Markar juga tidak akan ditambahkan
kerana saya telah salah menjawab soalan tersebut. Seterusnya, murid-murid boleh terus menjawab soalan. Sekiranya murid jawab soalan dengan salah, maka daun lotus bagi katak tersebut adalah tidak selamat. Maka katak akan tenggelam ke dalam kolam. Katak akan melompat ke daun lotus yang selamat sekiranya murid-murid dapat menjawab soalan dengan betul. Murid-murid boleh terus menjawab soalan yang ditanyakan. Soalan yang ditanyakan dalam permainan Froggy Jumps ini adalah berdasarkan standard kandungan 13.0 amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Kit digital ini juga berdasarkan standard pembelajaran yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian iaitu 13.1 menyenaraikan bentuk amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. 13.4 mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan kesederhanaan dalam hidup bermasyarakat. Setelah selesai menjawab semua soalan yang ditanya, maka katak akan berjaya mendarat ke destinasinya. Murid-murid juga akan memperolehi markah sendiri. Murid-murid boleh melihat kepada markah yang diperolehi dan masa yang digunakan dalam menjawab soalan yang ditanyakan. Bukan itu sahaja, di sini juga ada butang report. Murid-murid boleh menekan butang ini bagi melihat laporan permainan sendiri. Setiap soalan yang dijawab akan ditayangkan dalam laporan permainan ini. Soalan yang salah dijawab juga akan dipaparkan dengan jawapan yang betul. Maka, murid boleh membaca semula soalan dan jawapannya. Seperti apa yang telah saya katakan tadi, setiap murid-murid akan diberi 5 kali nyawa dalam permainan atas talian Froggy Jumps ini. Sekiranya pemain salah menjawab satu soalan, maka 1 kali nyawa katak akan dihapuskan. Jadi, di sini saya telah salah memilih jawapan. Jadinya, 1 kali nyawa katak telah dihapuskan dan katak tersebut juga telah tenggelam ke dalam kolam. Sekiranya murid-murid telah salah menjawab 5 soalan, maka katak tersebut tidak dapat nyawa lagi. Dan permainan pada kali ini akan tamat iaitu game over. Ini merupakan contoh murid yang telah salah menjawab 5 soalan yang diberikan. Murid tersebut tidak akan mendapat penambahan markah, malah nyawa katak juga akan dihapuskan. Jadinya, permainan pada kali ini pun telah tamat. Bagi murid-murid yang game over maksudnya gagal dalam menjawab semua soalan dan kataknya tidak dapat sampai ke destinasinya, murid-murid boleh bermain sekali lagi dengan menekan butang retry. Guru boleh melihat pencapaian murid dalam jadual keputusan. Dalam jadual keputusan ini telah mencatatkan markar yang telah diperolehi bagi setiap murid dan masa yang digunakan oleh mereka bagi menjawab semua soalan yang telah ditanyakan. Selepas murid-murid selesai menjawab soalan, terdapat tindakan yang perlu dilaksanakan oleh guru terhadap murid-murid. Jadinya, bagi murid yang telah berjaya mencapai objektif pembelajaran, iaitu murid-murid yang dapat menjawab 10 soalan dengan betul daripada 15 soalan yang ditanyakan, maka guru boleh memberi peneguhan positif seperti memberi pujian atau memberi hadiah kepada murid-murid. Malah, bagi murid yang gagal mencapai objektif pembelajaran, iaitu murid yang salah menjawab 5 soalan ataupun permainan tersebut telah terus tamat,
ataupun dikenali sebagai game over. Jadinya di sini, tindakan yang sepatutnya diambil oleh guru ialah guru perlulah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid. Jadinya, guru dikehendaki memberikan latihan pengukuhan yang lebih terhadap murid tersebut. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita pun telah sampai ke penghujung bicara. Baiklah, itu sahaja penghasilan bahan bantu mengajar kit digital saya iaitu Froggy Jumps bagi membantu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral KSSR. Sekian, terima kasih.